Tahukah anda, filem Bollywood Bajrangi Bhaijaan yang pernah ditayangkan pada tahun 2015 telah dilakonkan di Kashmir. Filem yang mengisahkan seorang lelaki baik hati yang mengantarkan seorang gadis kecil bisu kembali ke Pakistan agar dapat berkumpul kembali dengan keluarganya telah dibintangi oleh Salman Khan yang juga produsinya bersama Rocklin Venkatesh. Filem ini berjaya mengaut sebanyak $142 juta dan mengalahkan biaya produksinya yang hanya 13 juta. Tunggu. Video ni bukan nak cerita tentang filem ni kan? Okey, baik. Perjalanan menelusuri Bukit Gulmarg yang dipenuhi salji tebal sungguh mengasyikkan. Andai kata ada serpihan syurga terjatuh di bumi, ia mungkin terletak di wilayah Kashmir dan Jammu. Terdapat banyak kuil di Jammu yang menarik puluhan ribu penziarah Hindu setiap tahun. Sementara Ladakh terkenal kerana keindahan gunungnya yang terpencil dan budaya Buddha. Keindahan itu turut terselah pada budaya rakyat yang menarik serta sikap ramah mereka. Menurut sejumlah sumber, budaya mereka sangat dipengaruhi oleh budaya Asia Tengah dan Persia. Ibu kota negara bahagian Jammu dan Kashmir memiliki dua ibu kota yang berbeza. Di musim panas, Srinagar adalah ibu kota Jammu dan Kashmir, dan di musim dingin, Jammu adalah ibu kotanya. Majoriti penduduk di sana juga akan memakai pakaian tradisional. Misalnya, pada musim sejuk, mereka memakai sejenis kot longgar yang dipanggil peren. Busana orang-orang Kashmir sangat berwarna-warni dan menarik. Sebahagian besar orang memakai busana tradisional dan wanita mengenakan perhiasan cantik seperti gelang, anting-anting dan kalung. Majoriti busana yang dipakai oleh orang-orang Kashmir adalah gaun longgar. Sebahagian besar masyarakat di sana, baik lelaki maupun wanita, mengenakan penutup kepala. Busana Kashmir benar-benar menunjukkan budaya dan gaya hidup mereka. Sementara itu, bahasa utama Kashmir pula adalah Urdu. Manakala bahasa-bahasa lain yang digunakan di wilayah itu adalah Kashmiri, Ladakhi dan Dogri. Mari kita lihat serba sedikit berkenaan dengan peta Kashmir. Kashmir dikelilingi oleh India di bahagian tenggara, China bahagian timur laut dan Pakistan bahagian barat daya dan Afghanistan bahagian utara. Kashmir terbahagi kepada dua bahagian pemerintahan, iaitu pemerintahan oleh Pakistan dan pemerintahan oleh India. Manakala terdapat satu lagi bahagian yang dituntut oleh kerajaan China. Keluasan Kashmir mencecah 860,000 batu persegi dan India menjajah 63% daripada keluasan tersebut. Bilangan penduduk Kashmir melebihi 12 juta dan 85% daripadanya adalah orang Islam. Penduduknya yang berkulit putih dan bersaiz tinggi menunjukkan bahawa mereka bukan berasal dari etnik India. Bahasa mereka juga bukan bahasa India. Penduduk Kashmir terdiri daripada orang yang bijak, cerdik, rajin dan bersungguh-sungguh. Siapa sangka di Kashmir terdapat ramai pemimpin terkemuka kelahiran dari daerah ini. Antaranya adalah Muhammad Iqbal, pemimpin ataupun pemikir agung Islam. Era Islam di Kashmir bermula pada akhir kurun ke-14 apabila seorang Raja Buddha, Richen Shah, memeluk Islam, sekaligus menarik ramai pengikut dan penduduk wilayah tersebut memeluk Islam dan diteruskan di bawah takluk golongan Sikh. Namun, pada tahun 1846, penjajah Britain menakluk wilayah itu, lalu menjualnya pada puak Dogra Hindu dengan bayaran yang tinggi per penduduk. Konflik Kashmir bermula dengan kisah pembahagian benua India kepada dua negara yang merdeka, Islam Pakistan dan negara sekular India. Pelan pembahagian ini telah menetapkan kawasan majoriti Islam diserahkan kepada Pakistan, manakala kawasan majoriti Hindu diserahkan kepada India. Kashmir sepatutnya digabungkan di bawah pemerintahan Republik Islam Pakistan. Namun,
penjajah Hindu mempersetujui pembahagian ini secara zahir sahaja. Dan hal ini telah diluahkan oleh pengasas penjajahan India moden, Jawaharlal Nehru, dalam perbualannya bersama ahli diplomat Britain pada tahun 1946. Baik, mari kita pergi kepada detik permulaan penjajahan Hindu ke atas Kashmir. Jadi setelah termeterainya satu penjajahan, pembahagian tersebut berlaku. Kenapa ini terjadi? Walau Kashmir yang penduduknya majoriti Islam sepatutnya digabungkan bersama Pakistan, namun disebabkan pemerintah Kashmir sebelum ini beragama Hindu, iaitu Maharaja Gulab Singh, pemerintah ini mengambil langkah untuk tidak bergabung bersama Pakistan. Dia ingin merdeka sendiri tanpa bergabung dengan India atau Pakistan. Ketika itu, orang Islam di wilayah Jammu Kashmir menyedari hakikat tersebut, lalu lahirlah gerakan pembebasan wilayah Jammu Kashmir yang dipimpin oleh Persidangan Umat Islam Wilayah Jammu Kashmir dengan objektif menyelamatkan wilayah Islam dari cengkaman Raja Hindu ketika itu, Hari Singh, dan bergabung dengan Pakistan. Gerakan ini ditubuhkan pada 19 Julai 1947. Para pemuda wilayah tersebut turut memutuskan untuk berjihad membebaskan negeri mereka. Atas kurniaan Allah dan usaha jihad mereka, mereka berjaya memerdekakan sebahagian wilayah yang sangat banyak. Maka, Kerajaan Merdeka Wilayah Jammu Kashmir diasaskan pada tahun yang sama, 1947, pada 24 Oktober. Baik, pada awal tahun 1990, Kerajaan Hindu mengambil langkah keras untuk menamatkan jihad rakyat Kashmir. Mereka menggunakan segala jenis senjata tanpa belas kasihan dan simpati. Membunuh ribuan nyawa, angkatan tentera merogol ramai wanita, membakar ratusan tempat kediaman. Mereka juga menangkap ribuan pemuda, meruntuhkan masjid, mengenakan perintah darurat 24 jam dan berlarutan sehingga 2 minggu, mengakibatkan para ibu tidak dapat keluar mendapatkan susu untuk anak mereka dan ratusan kanak-kanak mati. Baik, mari kita pergi kepada senario tragis, iaitu senario penyiksaan. Hal ini telah diceritakan oleh Prof. Alifuddin At-Turabi. Pertama, India berusaha memencilkan wilayah Jammu Kashmir dari dunia lain, menyekat mana-mana wartawan antarabangsa, menghantar wakil dan menyiasat kejadian sebenar yang dilakukan oleh tentera India. Kedua, Angkatan Tentera India dan para wardennya melakukan pembunuhan beramai-ramai dan penghapusan golongan tidak berdosa paling dahsyat terhadap rakyat Kashmir. Antara sebahagian besar penyiksaan yang dilakukan ialah wanita diperkosa secara beramai-ramai di hadapan keluarga mereka, tulang pemuda dan kanak-kanak dipatahkan dan diletakkan di hadapan keluarga mereka, pusat tahanan dan soal siasat menjanjikan pukulan, penyiksaan, renjata elektrik dan diselar dengan besi panas, membuang kuku, mencurah asid ke atas tubuh yang dibogelkan, merendam seluruh tangan dan kaki ke dalam air panas yang mencapai suhu menggelegar. Kehilangan identiti. Perlu diketahui, Kashmir jatuh kerana serangan pemikiran. Selepas Jihad 1965, penjajah Hindu mencapai keyakinan penuh bahawa walau sebanyak mana ia mencurahkan usaha, ia tidak akan dapat meneruskan penguasaan zalimnya ke atas wilayah tersebut, kecuali jika ia dapat menghapuskan roh Islam dalam jiwa penganutnya dan menukar kepribadian Islam kepada kepribadian Hindu. Untuk merealisasikan objektif yang buruk ini, penjajah zalim ini memutuskan menghantarkan satu rombongan politik ke Sepanyol untuk mempelajari perancangan yang digunakan penjajah Kristian, itu menghapuskan Islam dan penganutnya di sana. Rombongan tersebut diketuai oleh seorang tokoh pakar politik bernama Hindu D.B. Dahr. Sekembalinya dari Sepanyol, rombongan itu mengemukakan satu laporan terperinci mengenai
perancangan yang digunakan oleh penjajah Kristian untuk menghapuskan Islam dan penganutnya secara total. Berdasarkan laporan ini, penjajah Hindu melakukan pilihan strategik untuk menghapuskan Islam dan ketamadunannya. Antara metod terpenting adalah merubah kurikulum pendidikan dengan kurikulum Hindu, menukar kolej-kolej pengajian kepada sarang penyebaran kebebasan tanpa batas dan kerosakan akhlak, menghalalkan dan mengedarkan Arab ke seluruh pelosok wilayah di bawah biayaan negara, membuang perkataan Arab yang digunakan oleh bahasa Urdu dan Kashmir untuk menghapuskan hubungan generasi muda dengan Al-Quran, menyebarkan perselisihan puak di kalangan orang Islam. Di dalam kesibukan perjuangan mempertahankan Kashmir, terdapat seorang pengkhianat agama yang bernama Amanullah Khan. Dia merupakan ketua kepada gerakan sekular Barisan Pembebasan Kashmir. Meskipun membawa nama pembebasan Kashmir, tapi hakikatnya mereka memperjuangkan sebuah negara sekular yang tidak ada hubungan dengan Islam maupun Pakistan. Terdapat 3 objektif perjuangan atau pertubuhan itu. Yang pertama, menghapuskan hak referendum iaitu hak bersuara bagi rakyat Islam Kashmir. Yang kedua, hak menentukan masa hadapan sendiri, self-determination. Yang ketiga, kemerdekaan dengan membentuk entiti yang lemah dan tidak mampu hidup. Mereka juga mencetuskan sentimen keturunan yang akhirnya mencetuskan pergaduhan dan sekaligus membuka peluang kepada pentadbiran India untuk menghancurkan orang Islam. Menjadi kewajipan India untuk meletakkan tangannya ke atas dunia Islam. Inilah kata-kata seorang ketua pentadbiran India, General Dayal Singh. Seterusnya, mari kita lihat pakatan kotor yang telah dilakukan. So, pakatan kotor ini merupakan pakatan di antara India dan Israel. Mereka bekerjasama dalam pelbagai bidang termasuk ketenteraan, nuklear, diplomatik, ekonomi dan sosial. Moshe Dayan pernah berkata bahawa India adalah tanah airnya yang kedua, manakala Presiden Kesatuan Pemuda Sekular berkata bahawa bangsa Israel mestilah mengetahui bahawa ribuan penganut Hindu bersama mereka dalam perjuangan mereka yang penuh keperwiraan melawan Arab. Umat Islam di negara-negara berhampiran, malah seluruh negara Islam harus sedar yang kita sedang menghadapi gelombang permusuhan yang sangat dahsyat. Sekiranya negara-negara ini tidak bersatu padu, maka kita akan disambar oleh musuh-musuh ini. Di India sendiri, terdapat banyak agama khurafat yang mana mereka semua memusuhi Islam. Ada satu bait syair yang dilaungkan mereka. Semua permusuhan kadang-kadang boleh diharapkan kasih sayangnya, kecuali permusuhan mereka yang memusuhi kamu kerana agama. Peliknya, kita lihat ikatan yang mengikat semua penganut Hindu ni hanyalah lembu. Tapi mereka sangat bersungguh-sungguh dalam perjuangan mereka. Sedangkan ikatan yang mengikat orang Islam adalah ketuhanan. Namun kita longlai dalam mempertahankan agama kita. Perobohan Masjid Babri yang dikatakan berada di atas tapak kuil kuno bagi Tuhan Rama telah mencetuskan keganasan antara orang Islam dan Hindu. Pemimpin setempat bagi kumpulan Hindu telah menyebarkan risalah kepada orang Hindu, yang mana risalah tersebut mengandungi beberapa pesanan tentang penyembahan mereka kepada Tuhan Rama dan penentangan terhadap orang Islam. Terdapat 19 pesanan dalam risalah tersebut. Baik, setelah kita menyedari hakikat penentangan ini, apakah tindakan kita? Umat Islam hanya boleh berlindung dengan akidah dan kekuatan roh. Apabila kita berpegang teguh dengan iman dan Tuhan, mereka akan terpelihara. Dan sebaliknya, serangan pemikiran dan budaya adalah lebih teruk kesannya berbanding serangan ketenteraan.
आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरे